Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi melengkapkan tugasan bagi subjek GMGA 3073, pengurusan awam strategik, saya Muhammad Faizal bin Ciad, matrik nombor 258619, manakala ahli kumpulan saya yang lain adalah Muhammad Amirul bin Syafi 259722, Ahmad Fikri bin Jaafar 259563, Muhammad Azwan bin Abdul Rahim 259715, dan yang terakhir ahli kumpulan kami adalah Hasnizam bin Hamzah, matrik nombor 258521. Ahli kumpulan kami memilih sebuah organisasi yang tidak asing lagi di Malaysia, iaitu Syarikat Tenaga Nasional Berhad TNB. Okey, bagi pengenalan syarikat tersebut, TNB adalah dikenali dengan nama National Electricity Board, NEB. Nama tersebut berubah setelah terdapatnya beberapa perubahan dari segi undang-undang elektrik dan objektifnya. Pada ketika itu, Datuk Haji Ibak bin Abu Husin telah menjadi timbalan pengurusi terakhir dan pengurus besar NEB serta pengarah urusan pertama TNB. Pada 1 September 1990, Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad secara rasminya mengisytiharkan TNB sebagai pengganti kepada NEB. TNB menjadi syarikat swasta yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan, dan pada hari yang sama, Tan Sri Datuk Haji Dr. Ani bin Arok dilantik sebagai pengurusi. Syarikat Tenaga Nasional Berhad adalah syarikat utiliti elektrik terbesar di Malaysia sebelum diswastakan pada tahun 1990. TNB dikenali sebagai National Electricity Board dan salah satu entiti kerajaan yang paling cekap. Perniagaan utama TNB adalah dalam penjanaan, penghantaran dan pengedaran elektrik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Doktor. Saya Ahmad Fikri bin Jaafar, nombor matrik 259563, akan membentangkan berkaitan isu dan cabaran terkini. Okey, isu yang pertama adalah berkaitan di mana TNB telah mengalami kerugian disebabkan wabak COVID-19. Seperti kita sedia maklum, ketika wabak COVID-19 ini melanda, kesemua hampir lumpuh dan tidak dapat melakukan apa-apa aktiviti, sama ada organisasi yang kecil ataupun organisasi yang besar. Salah satu antaranya jugalah berkaitan syarikat TNB, di mana dia telah mengalami kemerosotan sehingga 37.5%, jika dikonvertkan kepada nilai RM berjumlah 2.41 bilion pada tahun 2020 berbanding 3.86 bilion pada tahun 2019. Ini adalah kerana berkaitan keadaan semasa lah, iaitu berlakunya wabak atau pandemik COVID-19, dan kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Terdapat berapa banyak pusat perniagaan serta pejabat urusan kerajaan diarahkan untuk tutup dan menyebabkan penjualan elektrik menjadi kurang. Okey, selain itu juga TNB juga sentiasa menyokong usaha penuh kerajaan untuk menerangi penyebaran wabak COVID-19 ini. Okey, sebagai penyedia perkhidmatan penting dalam bidang elektrik, TNB sangat prihatin terhadap krisis-krisis ini yang mempengaruhi pelanggan, industri elektrik, ekonomi dan negara. Okey, TNB juga sedar bahawa mereka antara peranan yang penting dalam terus-menerus memberikan tenaga elektrik kepada rakyat dan negara. TNB juga sentiasa prihatin terhadap kemampuan sistem perubatan ataupun semasa wabak ini, dan sebagai warga korporat yang bertanggungjawab serta telah bergabung dengan syarikat-syarikat GLC swasta dan syarikat-syarikat lain untuk membantu menyokong usaha membantu memerangi wabak COVID-19 ini.
antara isu yang kedua pula, TMB menghadapi masalah teknikal bil yang tinggi. Semua sedia maklum, bila yang macam kita, masyarakat biasa ni, ataupun bila kita duduk rumah, penggunaan elektrik tu, peralatan elektrik seperti aircon, lampu, televisyen, akan akan digunakan dengan tahap yang maksimal. Okey, TMB, dengan ini TMB telah membentuk satu pasukan petugas khas untuk meneliti bil-bil elektrik yang tinggi, serta memantau, memeriksa semua laporan dan aduan yang diterima. Okey, TMB juga berjanji akan mengalihkan wang tersebut ke akaun pemilik masing-masing sekiranya mereka dapat mendapati bahawa kenaikan bil elektrik ini adalah tidak disebabkan oleh penggunaan isi rumah. Amir Hamzah Azizan tidak mengesahkan juga sama ada TMB telah menerima surat daripada Suruhanjaya Tenaga setelah laporan berita muncul bahawa syarikat itu boleh didenda kerana melanggar standard untuk tahap perkhidmatan. Okey, sekarang ini mereka hanya menumpukan untuk menyelesaikan masalah aduan pelanggan saja. TMB juga telah tandangi masalah pelanggan yang terlibat dalam keutamaan TMB. Amir Hamzah ni adalah merupakan presiden dan ketua pegawai eksekutif TMB. Mengatakan dia telah menerima 14,649 aduan dalam 2 bulan, yang itu bulan April dan bulan Mei tahun 2020. Manakala kes yang telah diselesaikan adalah berjumlah 11,331 kes. Sementara kes yang masih dalam tempoh siasatan berjumlah 3,318. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum doktor. Saya Muhammad Amirul bin Syafi'i, nombor matriks 259722, akan membentangkan berkenaan analisis persekitaran. Analisis persekitaran ni adalah terbagi kepada 4, iaitu politik, ekonomi, teknologi dan sosio-budaya. Untuk politik pula, sebagai contoh, saya boleh bincangkan berkenai SESB lah. SESB ni adalah syarikat elektrik di Sabah yang dipunyai oleh TMB dan mempunyai pemilikan sebanyak 82.7%. SESB juga dilaporkan mengalami kerugian dan ada masalah berkenaan dengan penjanaan elektrik. Oleh sebab yang demikian, pada masa itu mesyuarat pasca kabinet memutuskan untuk meluluskan kota 50,000 megawatt dengan peruntukan 13 juta untuk Sabah untuk 10 tahun akan datang. Pembiayaan tersebut akan diperoleh daripada akaun amanah industri bekalan elektrik. Seterusnya adalah ekonomi. Tenaga Nasional Berhad adalah syarikat terbesar yang menghasilkan utiliti elektrik di Malaysia. Oleh itu, TMB telah didaftarkan pada 1 September 1990 sebagai satu proses dasar penswastaan kerajaan. TMB merupakan pemodalan pasaran terbesar di Bursa Saham Kuala Lumpur, menonjol sebagai salah satu usahawan penswastaan yang paling berjaya oleh kerajaan Malaysia. Seterusnya, teknologi. Kini Malaysia mengambil langkah lebih jauh dengan memperkenalkan meter pintar, merupakan alat untuk membantu isi rumah perniagaan untuk mengesan penggunaan tenaga mereka. TMB akan memperkenalkan sistem ini secara besar-besaran, dikabarkan penghujung tahun 2024. Sosial budaya pula menengahkan TMB mengambil peranan sebagai powering the nation dan menjadi teras dasar tanggungjawab korporat CR. Walau bagaimanapun, TMB melengkapi misi utamanya dengan menjalankan inisiatif untuk membantu kehidupan orang-orang yang kurang mampu, mempromosikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualiti dan mengembangkan bakat sukan negara. Namun, terdapat 5 force oleh Michael Peter membincangkan analisis persekitaran. Terdapat 5 ancaman perkara yang dibincangkan oleh Michael Porter, ialah ancaman peserta baru, persaingan di antara syarikat yang ada, ancaman produk dan perkhidmatan pengganti, kuasa tawar pembeli dan kuasa tawar menawar pembekal.
Bagi menerangkan ancaman peserta baru pula, pendatang baru industri biasanya membawa kemampuan baru, keinginan untuk memperoleh bahagian pasaran dan sumber daya yang besar. Kemasukan peserta baru bergantung pada halangan masuk dan keluar dalam industri tersebut dan reaksi yang dapat diharapkan dari pesaing yang sedia ada. Yang kedua, persaingan di antara syarikat yang ada. Persaingan antara syarikat yang ada adalah tinggi apabila persaingan sengit di dalam pasaran yang tinggi dan rendah dan persaingan yang memuaskan. Persaingan sengit berkaitan dengan kehadiran jumlah pesaing, kadar pertumbuhan industri, ciri produk atau perkhidmatan, jumlah kos tetap, kapasiti, ketinggian halangan keluar dan kepelbagaian saingan. Ancaman produk dan perkhidmatan pula mempunyai kepuasan dengan produk atau perkhidmatan yang diperlukan. Ancaman produk dan perkhidmatan pengganti tinggi. Terdapat banyak alternatif untuk produk dan perkhidmatan dan rendah apabila terdapat alternatif yang boleh dipilih. Walau bagaimanapun, TNB adalah industri monopoli yang menyediakan bekalan kuasa di seluruh semenanjung Malaysia dan memiliki keseluruhan bekalan input kepada pengeluaran yang mengawal sepenuhnya industri ini. Kuasa tawar pembeli akan tinggi apabila pembeli mempunyai banyak pilihan untuk dibeli dan rendah apabila pembeli mempunyai sedikit pilihan atau tiada pilihan. Tenaga elektrik penting bagi pengguna untuk menjalankan aktiviti harian dengan bantuan alat elektrik. Oleh itu, pengguna tidak mempunyai pilihan yang lain selain memilih TNB untuk mendapatkan bekalan elektrik. Akhir sekali adalah kuasa tawar-menawar pembekal. TNB mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga yang mereka kenakan untuk membekal elektrik kepada pengguna. Kerana TNB mempunyai kuasa sebagai syarikat monopoli dalam bekalan elektrik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hasnizam bin Hamzah, nombor metrik 258521, akan menerangkan tentang strategik dan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu perkara yang biasa digunakan syarikat untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman untuk persekitaran dalaman dan luaran. Analisis SWOT dapat membantu syarikat mengungkap peluang yang baik untuk dieksploitasi dan pada masa yang sama dapat memahami kelemahan perniagaan yang menyebabkan kejatuhan dan kegagalan sesebuah syarikat serta mengetahui ancaman yang terdapat di sekeliling perniagaan yang tidak disedari. Kita lihat pada kekuatan. Seterusnya kita pergi pada kekuatan, peluang. Salah satu kekuatan bagi syarikat tenaga nasional berhad adalah syarikat monopoli tenaga elektrik di Malaysia. Tiada syarikat lain yang memberi perkhidmatan elektrik atau jana kuasa di Malaysia. Dengan itu, TNB boleh mempromosikan syarikatnya di negara-negara lain yang memberi contoh perkhidmatan yang terbaik di negara Malaysia. Jadi TNB boleh meningkatkan pasaran baru ke negara lain, sama ada ke Asia Tenggara, Asia, Eropah atau seluruh dunia. Tambah lagi dengan pelibatan TNB terhadap teknologi baru seperti smart meter dapat meningkatkan lagi pasaran saham syarikat ini ke seluruh dunia. Kita tengok daripada segi kekuatan ancaman. Dengan mempunyai kewangan syarikat yang stabil, yang mengukuhkan dan menguntungkan, tenaga nasional berhad ni dapat membantu negara dalam mengengkangkan penularan COVID-19. Contohnya memberi sumbangan alatan dan mesin kesihatan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, serta memberikan rebate kepada seluruh pengguna TNB di Malaysia mengikut kategori rumah, kedai dan jumlah keseluruhan bil mereka. Sikit sebanyak dapat membantu dalam ekonomi untuk mensejahterakan negara. Okey, kita tengok dari segi kelemahan peluang. Selain itu, antara kelemahan yang terdapat di dalam urusan tenaga nasional berhad ni adalah masalah pekerja dan majikan mempunyai mentaliti silo, masalah disiplin, komunikasi dan banyak lagi. Disebabkan TNB mempunyai modal yang tinggi, jadi tidak salah jika syarikat ini memperuntukkan sedikit daripada modalnya untuk melaksanakan pelbagai program bagi memperbaiki mentaliti silo, masalah disiplin serta komunikasi yang terhadap dalam kalangan pekerja dan majikan. Program tersebut juga boleh dilaksanakan di atas talian dengan menjemput beberapa pakar motivasi dan penceramah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelemahan ancaman. Tambahan lagi, tenaga nasional berhad ni mempunyai kelemahan di mana mereka tidak menguruskan perbelanjaan dengan berhemah yang akan mengakibatkan kerugian yang lebih banyak terutama dalam musim pandemik COVID-19 ni. Jadi TNB perlu merangka dasar perbelanjaan yang baru agar mereka memberi perkhidmatan yang baik kepada semua pengguna di Malaysia.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azwan bin Abdul Rahim. Nombor matrik 259715. Di sini saya akan membentangkan cadangan strategik. Cadangan strategik terbagi kepada 4. Strategi pemasaran, strategi pengurusan sumber manusia, strategi kewangan dan strategi usaha sama. Strategi pemasaran adalah gabungan antara yang menyalin hubungan baik dengan pihak berkepentingan dan modal yang tinggi dilabuhkan untuk penambahan aset. Bagi strategi pengurusan sumber manusia pula, TMB dapat melakukan program di mana membolehkan tingkat atas dan tahap rendah bersenang-senang antara satu sama lain untuk mengelakkan kekurangan komunikasi di antara mereka. Yang ketiga, strategi kewangan. Strategi kewangan diperoleh dengan kombinasi antara faktor yang merupakan hubungan baik dengan pihak berkepentingan dan kadar ketidakpastian harga elektrik. Yang terakhir, strategi usaha sama. Strategi usaha sama ini adalah usaha sama dengan pihak kerajaan dengan beberapa syarikat JSC yang lain seperti syarikat Petronas, Selcom dan banyak lagi, di mana usaha sama ini memberikan sumbangan dan bantuan dalam membendung pandemik COVID-19. Dan sebagai kesimpulan, sebagai komponen utama dalam pengeluaran elektrik Syarikat Tenaga Nasional Berhad, bahagian pendanaan diberi kepercayaan untuk mengendalikan dan mengekalkan portfolio aset pendanaan kuasa TMB yang terdiri daripada kemudahan penjanaan haba dan skim penjanaan hidro utama di semenanjung Malaysia. TMB juga komited untuk mencipta nilai jangka panjang bagi pemegang saham kami dengan memberikan dividen optimum untuk setiap tahun kewangan. Dan tidak dinafikan bahawa syarikat TMB ini juga perlu melalui masalah dan cabaran yang boleh mengganggu pengoperasian serta pengurusan sebuah syarikat. Antara masalah yang dihadapi adalah kerugian yang perlu ditanggung akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Kerugian ini disebabkan oleh kurangnya penggunaan dan penjualan elektrik dari kalangan pengguna di pejabat-pejabat urusan atau kilang kerana perlu ditutup atas arahan kerajaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sebagai jalan penyelesaiannya adalah pihak Tenaga Nasional Berhad perlu mengurangkan perbelanjaan yang tidak penting. Okey, sekian. Terima kasih.